Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu program pengisian ilmu forum berkenaan akhlak mulia adalah cerminan kepada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Sebelum kata persulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah kita berkenal-kenal dahulu, kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita masuk ke dalam topik perbincangan kita, apa kata kita berkenal terlebih dahulu dengan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Di sebelah saya ialah saudari Nur Izzati binti Muhammad Rabu selaku ahli panel yang pertama. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih saudari Izzati Alisha. Sama-sama. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, saudari Wan Nur Balqis Patricia binti Anwar. Walaupun nampak pemalu, tetapi petah berbicara. Apa khabar saudari? Baik-baik saja, Alhamdulillah. Apa khabar moderator? Alhamdulillah, sihat saja. Selesai sudah sesi perkenalan kita, marilah kita kembali kepada topik forum kita berkenaan akhlak mulia adalah cerminan kepada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Hadirin sekalian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan akidah? Bagi menjawab persoalan tersebut, izinkan saya mengaju soalan berkenaan kepada ahli panel yang pertama dan ahli panel yang kedua. Berikan penjelasan tentang makna akidah dan bolehkah anda jelaskan bagaimana akidah berpandukan akhlak baginda Rasulullah SAW sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Dipersilakan. Terima kasih moderator kita, saudari Izzati Alisha. Baiklah, akidah merujuk kepada keyakinan atau kepercayaan yang mendalam terhadap ajaran agama, khususnya dalam Islam. Ia merupakan pengakuan terhadap keesaan Allah, iaitu tauhid, kepercayaan kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat, hari kiamat dan takdir. Akidah adalah asas bagi seseorang Muslim dalam membina hubungan dengan Allah dan menjalani kehidupan menurut petunjuknya. Dalam konteks akidah berpandukan akhlak Rasulullah SAW, kita dapat melihat bagaimana akhlak baginda mencerminkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa cara di mana akidah dan akhlak saling berkaitan. Yang pertama ialah takwa, kesedaran kepada Allah. Akidah yang kuat akan membentuk takwa dalam diri individu. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam mengekalkan takwa dalam setiap aspek kehidupan, menunjukkan bagaimana hubungan dengan Allah mempengaruhi tindakan dan perilakunya. Yang kedua adalah kejujuran. Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Kejujuran adalah salah satu sifat mulia yang diperintahkan dalam Islam. Keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersikap jujur dalam segala urusan. Yang ketiga pula ialah kasih sayang dan empati. Akidah mengajarkan pentingnya kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia.
Baginda SAW menunjukkan contoh kasih sayang kepada semua makhluk, sama ada manusia, haiwan atau alam sekitar. Ini mengajarkan kita untuk bersikap baik kepada orang lain dan menjaga hubungan sosial. Yang keempat pula, keadilan. Dalam kehidupan seharian, Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan. Akidah yang kuat memotivasi individu untuk bersikap adil, tidak kira kepada sesiapa pun, tanpa memandang latar belakang atau status. Yang terakhir pula ialah kesabaran dan tahan uji. Dalam menghadapi ujian dan cabaran, Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Keyakinan terhadap takdir Allah membuatkan beliau tetap teguh dan tidak berputus asa, yang menjadi teladan bagi umatnya untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Dengan demikian, akidah yang mendalam akan membentuk akhlak seseorang dan akhlak yang baik akan mencerminkan akidah yang kuat. Dalam kehidupan seharian, mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah cara untuk memperkuat akidah dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkat. Jadi di sini saja untuk soalan saya. Baiklah, terima kasih ahli panel pertama. Kita teruskan pula dengan penjelasan daripada ahli panel yang kedua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang bertanggungjawab ke atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Menjawab kepada persoalan pengurusi majlis tadi, umum sedia maklum, maksud akidah dari segi bahasa Arab ialah ikatan atau mengikatkan sesuatu dengan teguh. Dalam konteks kepercayaan, akidah membawa kepada maksud keyakinan yang diikat dengan kuat di dalam hati tanpa sebarang keraguan. Ia juga merujuk kepada simpulan atau ikatan yang memberi gambaran bahawa akidah adalah sesuatu yang diikat dengan teguh dalam jiwa seseorang Muslim. Dari segi istilah dalam ilmu pula, akidah merujuk kepada keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim. Ia tergolong rukun iman, iaitu kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada serta qadar. Ilmu akidah ialah bidang yang mempelajari, mendalami, memahami dan memperkukuh keyakinan seseorang terhadap perkara-perkara asas dalam agama Islam. Ia berfungsi untuk menjelaskan aspek-aspek keimanan, memperkuatkan keyakinan dan mengelak jauh dari segala bentuk kesesatan atau unsur keraguan yang boleh menggugat iman. Dalam ilmu kalam, akidah mengacu kepada perbahasan tentang sifat-sifat Allah, kebijaksanaan di sebalik penciptaan dan kewujudan hal-hal gaib yang hanya dapat diterima melalui keimanan. Ilmu ini membincangkan bagaimana kewujudan Tuhan dan dipertahankan secara intelektual. Sebagaimana kita sedia maklum, akidah merupakan asas utama dalam Islam yang menjadi landasan kepada Islam seseorang dan seluruh amalannya. Seterusnya, untuk soalan kedua, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, ia menggambarkan suatu peristiwa di mana malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya." Secara rumusannya, akidah yang mantap menghasilkan iman yang kuat yang seterusnya melahirkan amalan yang selari dengan kehendak agama Islam. Oleh itu, setiap umat Islam harus mempelajari, mendalami dan memahami perkara-perkara asas dalam agama Islam. Iman dalam Islam mengacu kepada kepercayaan atau keyakinan yang teguh dalam hati terhadap perkara-perkara asas
yang diajarkan oleh agama. Ringkasnya, iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah dan perkara-perkara yang termasuk dalam rukun iman. Iman tidak hanya terbatas kepada keyakinan dalam hati atau kepercayaan teori, tetapi juga harus diterjemahkan melalui perbuatan atau tingkah laku. Iman bermakna keyakinan yang teguh tanpa sebarang keraguan terhadap hal yang wajib diimani. Berdasarkan akidah berpandukan akhlak baginda, terdapat 4 sifat wajib yang menjadi ciri khas, iaitu amin, maksudnya terpercaya. Ia merujuk kepada kejujuran dan integriti baginda. Seterusnya sidik, benar, iaitu menggambarkan kejujuran. Yang ketiga tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Hal ini merujuk kepada tanggungjawab Rasulullah untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah kepada umat manusia. Akhir sekali, fatanah, bijaksana. Ia menggambarkan kebijaksanaan Rasulullah dalam membuat keputusan dan mengurus berbagai situasi. Di sinilah ia menonjolkan tentang pentingnya akhlak. Akhlak mulia akan mencerminkan bagaimana seseorang itu menghayati dan memperhatikan akhlaknya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Izzati dan Saudari Balkis atas penjelasan berkenaan apa maksud akidah. Berdasarkan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua ahli panel, saya dapat merumuskan bahawa akidah merupakan keyakinan dan pegangan asas dalam agama Islam, iaitu termasuk kepercayaan kepada Allah, para rasul, kitab-kitab Allah serta hari kiamat. Akidah adalah inti kepada kehidupan seorang Muslim dan menjadi panduan dalam semua tindakan serta perilaku umat manusia. Justru itu, akidah berpandukan akhlak baginda Rasulullah SAW mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip keagamaan diterapkan dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan akidah dan akhlak Rasulullah, individu bukan sahaja dapat memperbaiki diri, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang kedua. Saya akan mengajukan soalan kedua ini kepada panel yang pertama. Apakah pengertian ibadah dan bagaimana kita boleh meningkatkan khusyuk dalam ibadah berasaskan amalan Rasulullah? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ibadah dalam Islam adalah setiap perbuatan atau amalan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat yang ditetapkan, sama ada yang berbentuk fizikal seperti solat dan puasa, atau ibadah hati seperti ikhlas dan sabar. Terdapat cara meningkatkan khusyuk dalam ibadah berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Yang pertama, memahami maksud bacaan dalam solat. Sebagai contoh, surah yang paling wajib dibaca ketika solat iaitu surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja, ya Allah, kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
iaitu jalan orang-orang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang kedua pula, mengambil wuduk dengan sempurna. Wuduk yang sempurna merujuk kepada proses menyucikan diri yang dilakukan dengan teliti, mengikut syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat. Bagaimanakah kita ingin mendapatkan wuduk yang sempurna? Terdapat 6 rukun wuduk yang wajib kita lakukan. Yang pertama, niat. Niat di dalam hati untuk berwuduk kerana Allah. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Yang kedua, basuh muka. Seluruh wajah perlu dibasuh dengan air dari dahi hingga ke dagu dan telinga. Kita perlu mengambil air dan sapukan ke muka. Pastikan di sisi-sisi telinga, di sisi-sisi tepi rambut-rambut ini perlu dikenakan air juga. Yang ketiga, basuh tangan hingga ke siku. Mengalirkan air dimulakan dari tangan kanan hingga ke siku, meratakan ke seluruh tangan, dan seterusnya tangan kiri pula. Yang keempat, sapukan air di atas kepala. Sekurang-kurangnya 1 kali menyapu seluruh kepala. Yang kelima, basuh kaki hingga ke buku lali, bermula dengan kaki kanan. Yang terakhir, tertib. Lakukan langkah-langkah mengikut urutan yang betul. Ini adalah rukun wajib solat. Tapi ada juga jika kita ingin melakukan sunat seperti membasuh telinga, itu lebih baguslah kalau kita ingin lakukan. Berwuduk dengan sempurna adalah penting untuk memastikan kebersihan jasmani dan rohani sebelum memulakan ibadah, terutama solat. Masya Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, kita kena bersih, kita kena suci, kita kena berwangi-wangian. Itulah cara bagaimana kita ingin khusyuk dalam solat. Yang seterusnya ialah mengelakkan gangguan dengan memilih tempat yang tenang. Untuk meningkatkan khusyuk dalam ibadah, mengelakkan perkara yang mengganggu sangat penting. Ini bermaksud kita perlu mencari tempat yang tenang dan bebas daripada gangguan seperti bunyi bising, suasana sibuk atau sebarang perkara yang boleh mengalihkan perhatian. Gangguan boleh menyebabkan hilangnya fokus terhadap ibadah, terutamanya dalam solat. Dengan memilih lokasi yang aman, seseorang dapat lebih mudah menumpukan sepenuhnya kepada ibadah, merasai kehadiran Allah dan meningkatkan kekhusyukan hati serta fikiran. Yang keempat adalah tawajuh, iaitu fokus sepenuhnya kepada Allah. Tawajuh bermaksud memusatkan seluruh perhatian hati dan fikiran kepada Allah ketika melakukan ibadah. Ia melibatkan usaha untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar serta menumpukan sepenuhnya kepada kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat, tawajuh membantu seseorang menghayati setiap gerakan dan bacaan dengan penuh kesedaran, sehingga meningkatkan khusyuk. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya fokus yang mendalam, di mana segala perbuatan dilakukan dengan kesedaran penuh terhadap pengabdian kepada Allah dan mengelakkan sebarang gangguan. Seterusnya ialah memperbanyakkan zikir dan doa sebelum ibadah. Memperbanyakkan zikir dan doa sebelum ibadah membantu menenangkan hati dan mempersiapkan minda serta jiwa untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Zikir seperti mengingati Allah dengan menyebut Subhanallah, Alhamdulillah atau Allahu Akbar membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah sebelum solat atau ibadah lain. Doa pula adalah satu bentuk pengharapan dan permohonan kepada Allah agar diberikan ketenangan dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Amalan ini juga mencontohi sunnah Rasulullah yang sering berzikir sebelum ibadah.
Terima kasih kepada Saudari Izzati atas jawapan yang mantap. Kita dapat rumuskan bahawa ibadah merujuk kepada segala bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah yang meliputi amal ibadah yang wajib seperti solat, puasa, zakat, haji serta amal baik yang lain dilakukan dengan niat ikhlas. Ibadah bukan hanya terhad kepada ritual tetapi juga meliputi semua tindakan baik yang selaras dengan syariat. Seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad, pastikan setiap amalan dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari keredaan Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya konsentrasi dalam solat, iaitu fokus pada setiap pergerakan dan bacaan. Dengan mengikuti amalan dan teladan Rasulullah, kita dapat meningkatkan khusyuk dalam ibadah dan memperdalamkan hubungan kita dengan Allah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan beralih ke soalan seterusnya. Ia merupakan aspek terakhir, iaitu dalam aspek akhlak mulia Nabi Muhammad yang akan diterangkan oleh Saudari Balkis. Dipersilakan. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang menunjukkan aspek akhlak mulia Rasulullah SAW yang menjadi panduan dan teladan bagi umat Islam dalam kehidupan seharian. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini demikian kerana tujuan utama kedatangan Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Baginda adalah contoh teladan terbaik, akhlak yang paling sempurna dalam aspek kelembutan, keadilan, kesabaran, pemaaf, kasih sayang, dan setiap Muslim diajar untuk mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan seharian. Dengan mencontohi akhlak Rasulullah, seseorang Muslim dapat memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta menjalani kehidupan yang lebih harmoni dan penuh keberkatan. Allah SAW memuji akhlak mulia Nabi Muhammad dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ketinggian budi pekerti baginda. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam 68 ayat 4. Dalam ayat ini, Allah SAW mengaku dan memuji akhlak Nabi Muhammad sebagai budi pekerti yang agung. Rasulullah adalah manusia yang mempunyai akhlak yang sempurna dan tinggi, yang menjadi model terbaik bagi umat manusia. Antara aspek utama akhlak mulia baginda yang boleh dijadikan panduan ialah sikap jujur. Nabi Muhammad dikenali sebagai Al-Amin, yang dipercayai, kerana baginda sentiasa bercakap benar dan jujur dalam setiap perkara. Mengamalkan kejujuran dalam aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan, pergaulan dan komunikasi adalah penting. Seterusnya, Rasulullah mempunyai tahap kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi pelbagai ujian dan cabaran seperti penghinaan dan dugaan. Dalam kehidupan kita juga akan menghadapi pelbagai ujian. Mengamalkan kesabaran dalam diri menghadapi cabaran akan membantu kita mengatasi tekanan dan menjadikan kita lebih kuat. Kesabaran juga akan menghasilkan karakter yang positif dalam diri kita sendiri. Ada sekali Rasulullah SAW sering memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kepada musuh-musuhnya sendiri. Mengamalkan sikap pemaaf akan mengurangkan rasa dendam serta memudahkan kita untuk menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ia juga akan memberikan ketenangan jiwa dalam diri kita sendiri dan membawa kepada kebaikan. Terima kasih ahli panel. Cantik dikena dogoh suasa,
tidak perasan kacing yang parat. Guru pembina negara bangsa mendidik insan dunia akhirat. Begitu banyak sekali ilmu yang telah dikongsikan pada hari ini. Terima kasih saudari ahli panel pertama dan ahli panel kedua atas pandangan dan informasi yang mantap sekali. Nampaknya masa amat menceburui kita. Kesimpulannya di sini, akhlak mulia merupakan manifestasi langsung daripada penghayatan akidah dan ibadah yang sebenar dalam kehidupan seorang Muslim. Keyakinan yang kukuh terhadap ajaran agama memandu individu untuk berperilaku dengan baik, menunjukkan kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas dan pemahaman yang mendalam akan memperkayakan akhlak, menjadi seseorang lebih peka terhadap hak orang lain dan lebih bertanggungjawab dalam tindakan. Dengan menghayati akidah dan melaksanakan ibadah secara konsisten, seseorang akan secara automatik mencerminkan akhlak yang baik dan interaksi seharian. Dalam interaksi seharian. Oleh itu, untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan harmoni adalah penting bagi setiap individu untuk terus memperbaiki akhlak yang merupakan cerminan kepada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Dengan cara ini, kita dapat mewujudkan kehidupan yang lebih berkat dan bermakna. Sebelum menutup tirai forum kita pada hari ini, saya sangat suka untuk memperdengarkan kepada hadirin sekalian serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bersuar kembali. Sekian, terima kasih.